Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga yang mengikuti kursus bahasa Arab kita intensif. Kita akan bermula tasrif Al-Fatih, tasrif dan i'lal. Kita menggunakan kitab ini Kita akan mulakan daripada awal pada hari ini insya-Allah. Daripada muka surat yang ketiga yang awal, kita akan bincangkan mengenai dengan tasrif dalam ilmu saraf. Sebab sebelum ni kita banyak berbincang tentang ilmu nahwu. Okey. Sekarang ni kita bincangkan tentang ilmu saraf. Untuk pengetahuan, buku ini juga kita ada supply di Masjid India, di Kedah Al-Ustaz Sungai Petani, Seri Petaling. Okey. Tuan-tuan bolehlah kalau nak dapatkan buku ni layari di page Pusat Tahfiz At-Taqwa ataupun tengok di subscribe kami di YouTube, iaitu di Pusat Ilmu Bahasa Arab, Pusat Ilmu At-Taqwa, Pusat Ilmu At-Taqwa. Okey. Sekarang kita tengok mukadimah yang pertama sekali, iaitu dalam saraf ini kita panggil tasrif. Dalam ilmu saraf sekarang ni, sebab kadang-kadang kita kena tahu juga apa perbezaan ilmu nahwu dan ilmu saraf. Okey. Saraf ni dalam muamalat fiqh dipanggil macam pengurusan wang, perbelanjaan wang. Sebab itu dipanggil bank. Bank dipanggil apa? Bank dipanggil apa? Masraf. Masraf ni adalah bank. Sebab apa? Sebab dia adalah tempat. Ini adalah zaraf. Nanti kita akan belajar dalam saraf. Masraf, tempat untuk simpan duit, untuk berurusan wang. Okey, itu dipanggil sebagai masraf bank. Okey. Sekarang ilmu saraf yang kita perlu tahu antaranya adalah tasrif. Tasrif. Bila sebut tasrif ni, benda yang penting yang kita perlu ingatlah. Bila sebut tentang tasrif, lepas ni insya-Allah kita akan bincangkan tasrif. Ada tasrif sulasi mujarrad, ada tasrif yang dipanggil sebagai kita panggil sulasi mazid. Okey. Sebenarnya sulasi mujarrad. Lihat kita buat gambar rajah ringkas. Sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad ni mana 3 huruf, asalnya 3 huruf. Dia ada berapa? Ada 6 bahagian. Okey. Kemudian dia pecah pula kepada berapa ni? Kepada 3. Okey. Ini 3 huruf 3 huruf. Dia pecah pula kepada 3. Ini dipanggil sebagai, semua ini dipanggil sebagai sulasi mazid. Sulasi mazid ni apa? Sulasi mujarrad maknanya semata-mata 3 huruf. Sulasi mazid adalah penambahan 3 huruf. Cuma di sini di sini penambahan 1 huruf. Penambahan 1 huruf, dia ada 3 bahagian. Okey. Di sini penambahan 2 huruf. Dia ada berapa? Ada 5 bahagian. Okey. Di sini penambahan berapa huruf? Penambahan 3 huruf. 3 huruf. Ada berapa? Dia ada 3 bahagian. Nampak? Iaitu ada 6 bahagian. Ini ada sulasi mazid ni ada 3. Yang pertama penambahan 1 huruf, yang kedua penambahan 2 huruf, yang ketiga penambahan 3 huruf, dan semua ini 3 bahagian, 5 bahagian, 3 bahagian. Kita akan huraikan insya-Allah. Cuma bukan hari inilah, tak sempatlah hari ini Satu-satu kita akan huraikan. Ini dipanggil sebagai tasrif. Ada 6 ni. Contohnya nasara yansuru nasran. Itu dah dipanggil tasrif Fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, isim fa'il, itu semua tasrif. Kemudian kita terus lihat asas ilmu saraf kita ni. Kita lihat yang seterusnya. Dalam saraf ini sudah pastilah dia ada di sana dipanggil sebagai isim. Okey. Isim ni dalam bahasa Inggeris kata apa? Noun. Satu lagi fi'il. Okey. Fi'il ni verb. Okey. Satu lagi kita panggil huruf. Huruf ni dalam bahasa
bahasa apa Inggeris kita panggil conjunction lah, conjunction. Okey. Okey, cukup. Lepas tu seterusnya kita lihat kepada sirah isim. Sirah isim. Sebelum sirah isim ni sirah fi'il lah. Sirah fi'il ni saya rasa lebih baik kita masuk tasrif, nanti perlu kita huraikan. Okey. Sekarang ni kita tak perlu hurai lagi. Kita terus masuk kepada sirah isim. Sirah ni makna bentuk kalimah, sirah. Okey, bentuk. Yang pertamanya kita panggil dia masdar. Tadi kita baru belajar masdar. Kita dah huraikan tadi dalam bab maf'ul li ajli. Masdar ni ada fi'il madhi, okey, fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari', kemudian di situ adalah masdar. Masdar ni noun lah, noun, isim. Contohnya kalau kita kata berjalan, telah berjalan, sedang berjalan, perjalanan. Okey. Telah bergerak, sedang bergerak, pergerakan. Okey. Jelas Kemudian kita lihat yang seterusnya dipanggil sebagai masdar, tapi dipanggil sebagai al-masdarul mimi. Masdar al-mimi. Okey, masdar mim. Masdar mim ni bagaimana ya? Terjemah sama macam masdar. Terjemah sama macam masdar. Kita ambil contoh satu. Apa contoh dia? Bazala yabdhulu. Okey. Bazala yabdhulu. Okey? Kemudian bazlan. Bazlan ni masdar. Kemudian mabzalan. Masdar mimi ni sebenarnya dua ni memberi terjemahan yang sama. Memberi terjemahan yang sama. Telah belanja, telah membelanjakan. Sedang membelanjakan, pembelanjaan. Perbelanjaan, sama. Cuma bezanya di sini dipanggil sebagai masdar sahaja. Only masdar. Di sini dipanggil sebagai masdar mimi. Sebab apa mi? Sebab dia ada huruf mim di awal. Okey. Cuma harus diingat bila mana masdar mim yang sulasi mujarrad yang 3 huruf, nampak? 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Yang 3 huruf bila masdar mim, mim tersebut berbaris di atas. Mim tersebut baris atas. Kalau lebih 3 huruf, contoh akrama yukrimu. Okey. Akrama. Tak kiralah 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, samalah. 6 huruf. Bila lebih 3 huruf, 4 huruf, contoh kita ambil 4 huruf. Akrama. Yukrimu. Lagi. Ikraman. Like di sini. Mukraman. Nampak? Mukraman. Akrama. Ni 3 huruf, ni 4 huruf. 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf. Nampak 4 huruf. Bila 4 huruf, masdar mim di sini berbaris depan. Nampak? Tetap ada mim. Tetap ada mim. Cuma mim di sulasi mujarrad baris atas. Sulasi mazid 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf berbaris depan. Okey. Nampak jelas? Jadi akrama memuliakan, yukrimu telah memuliakan, sedang memuliakan, ikraman maksudnya kemuliaan, memuliakan kemuliaan, mukraman makna sama. Jadi masdar dengan masdar mimi terjemah dia sama, cuma perbezaan dia ada mim, sebab itu dinamakan sebagai masdar mimi. Okey Jelas? Itu pada muka surat yang ketiga kita sedang bincangkan ni. Pada muka surat yang ketiga. Dalam Quran ada tak dalam Quran masdar mimi? Adalah. Apa dalam Quran sebut?
Masdar mimi. Ha? Ilallah. Okey. Ilallahi marji'u ke marji'ah? Ustaz. Marji'ukum. Okey Sekarang ni bila mana ila ni huruf jar. Okey. Ini Allahi majrur. Bila mana jar majrur berada di awal ayat, maka jadi dia khabar muqaddam. Okey. Kepada Allah lah tempat kembalinya kamu. Nampak? Di sini mim ni berbaris apa? Berbaris atas. Sebab apa baris atas? Maknanya dia ada daripada fi'il 3 huruf ke 4 huruf? Fi'il 3 huruf. Daripada apa? Raja'a. Yarji'u. Ruju'an, kemudian marja'an. Nampak tak? Marja'an ni lah adalah masdar mimi. Ni adalah masdar mimi. Marji'ukum. Nampak? Kepada Allah lah tempat kembali. Kepada Allah lah kembali kamu. Kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Makna kembalinya kamu kepada Allah. Tapi kalau isim makan raja'ah apa? Raja'a yarji'u. Isim makan. Ha? Betul ke ini? Masdar mim marja'. Ini sebenarnya ini bukan masdar. Bukan masdar mim. Salah, bukan masdar mim. Dia bukan masdar mim. Bukan. Dia adalah isim makan. Kita tengok muka surat 21. Tak, buku Nahwu Al-Fatih, muka surat 21. Salah. Sebab apa? Sedikit pembetulan. Andai kata dia adalah masdar mim. Apa yang kita atas wazan apa? Raja'a yarji'u, ruju'an wa marja'an. Di sini. Di sini nampak ni. Marja'akum. Di sini marji'. Bila marji' makna dia bukan masdar mim. Dia bukan masdar mim. Walaupun mim di hadapan, tapi dia bukan masdar mim, dia zarf. Sini dia tulis marji ni. Ha? Masdar marji. Ada harokat bawah. Tu maghfirah, maqdirah, tu marji. Ada harokat buah jim kan? Bukan. Dia cuba tengok daripada atas. Dia atas wazan, kita ambil wazan mauzun. Itu yang menjadi utama. Kita jangan ambil contoh lain. Ambil wazan mauzun. Semua masdar mim atas wazan maf'alan. Cukup. Okey. Tak ada maf'ilan. Okey? Sebab ada maghfirah, maqdirah. Maghfirah, maqdirah. Ha. Betul juga, keampunan, maghfirah, keampunan. Jadi sebenarnya untuk langkah selamat kita kata di sini adalah kemungkinan dia masdar mim. Tetapi untuk langkah selamat kita kata dia adalah zarf. Okey. Kita katakan dia zarf. Maghfirah. Maghfirah. Ha? Muka surat 21 kita lihat. Okey
Sekarang kita lebih kepada qiyasi lah. Yang simak itu kita tengok kamus juga sebenarnya. Tapi di sini kalau kita lihat wazan mauzun yang sebenarnya marja'. Okey. Wazan mauzun sebenarnya adalah marja'. Okey. Kemudian apa lagi kita nak lihat selepas ini? Tengok terjemahan Quran. Tengok terjemahan Quran. Juzuk apa tu? Juzuk 3 ada, juzuk 3. 8 lai juzuk 3. Juzuk 3 8 lai. Summa ilayya marji'ukum. Ni ilayya marji'ukum. Maksudnya tempat kembali. Tempat kembali. Dalam Quran kata tempat kembali ya. Okey. Kemudian seterusnya kita lihat kepada isim fa'il. Nombor 3, muka surat 3 lagi kita isim fa'il. Isim fa'il ni mudah di dalam saraf Ini asas yang kita belajar ni. Siapa jangan rasa kita akan naik, jangan rasa bosan lah, malal lah. Sebab sikit-sikit kita akan naik lah. Akan naik terus ke faedah wazan yang terakhir sekali ya. Isim fa'il. Okey, isim fa'il ni senang je. Kita tengok dia. Kita bahagikan dia. Sulasi mujarrad. Okey. Sulasi mazid. Nampak? Sulasi mujarrad, sulasi mazid. Okey. Sulasi mujarrad maknanya 3 huruf. Okey. Ini maknanya lebih 3 huruf. Tambah 3 ni makna plus 3 makna lebih 3 huruf lah. 4 huruf ke 5, 6. Okey. Contoh. Contoh apa tu? Contohnya kita kata isim fa'il dia daripada fataha yaftahu. Okey. Fataha yaftahu futuhan. Okey. Di sini kita nak ambil apa? Akrama yukrimu. Okey. Ikraman. Ini makna 3 huruf ni. Fathah yaftahu nampak? 1, 2, 3 huruf. Okey. Di sini 4 huruf ni. 1, 2, 3, 4. 4 huruf. Okey. PL madi dia 4 huruf. Jadi maknanya dia lebih lah. Lebih 3 huruf. Ada 4 huruf. Ini 3 huruf. 1, 2, 3. Jelas Macam mana kita nak buat isim fa'il? Okey. Kita sekarang nak ambil. Nak buat isim fa'il ni. Macam mana cara dia? Kita ambil fi'il mudhari'. Okey. Yaftahu. Step yang pertama kita buangkan ya. Buangkan ya, hazafkan ya. Okey. Step yang kedua kita tambah alif. Tambah alif. Jadi tambah alif kat mana? Selepas fa. Jadi fatihun. Okey. Fatihun. Makna fatih. Fatih tu makna isim fa'il, makna pembuka. Dalam bahasa Inggeris dia panggil apa tu, orang yang buat semua ni kita panggil door. Door. Okey, door. Okey. Fatih. Nampak? Tambah alif selepas daripada fa ni lah kita panggil selepas ain PL. Selepas ain PL pula. Selepas daripada fa. Boleh. Kalau di sini lagi mudah. Ambil fi'il mudhari'. Okey. Ambil fi'il mudhari'. Buangkan ya, ganti dengan mim. Satu step je. Buang ya, ganti dengan mim. Okey. Kemudian, step yang kedua. Di awalnya adalah fathah,
huruf sebelum akhir, second last, huruf sebelum akhir berbaris bawah. Jadi di sini mukrimun. Nampak? Berbaris, huruf awal berbaris atas, huruf sebelum akhir berbaris bawah. Maknanya orang yang memuliakan. Ini makna orang yang memuliakan. Di sini makna orang yang membuka. Jelas Boleh? InsyaAllah jelas. Seterusnya kita lihat. Kita ambil fi'il lain pula. Apa dia tu? Daraba yadribu Yadribu. Okey. Macam mana step dia? Yang pertama, kita buangkan. Kita buangkan huruf awal. Huruf mudhara'ah ni kita buang. Jadi begini, daraba lah. Kemudian kita tambahkan alif selepas huruf yang pertama. Selepas huruf yang pertama ditambah alif. Tambah alif. Selepas huruf pertama. Jadi macam mana? Daribun. Okey. Maknanya apa? Orang yang memukul. Okey. Pemukul. Jelas. Kalau di sini kita nak buat apa lagi di sini? Kita katalah istakhraja yastakhriju, minta keluar. Yastakhriju. Ambil fi'il mudhari'. Apa-apa hal ambil fi'il mudhari'. Yastakhriju. Ambil fi'il mudhari'. Okey. Bila dah ambil fi'il mudhari', kita tengok step yang pertama. Apa benda? Kita buangkan ya ganti dengan mim. Jadi boleh ganti dengan mim. Macam mana nak buat? Fathahkan huruf yang pertama, huruf second last. Bukan huruf yang terakhir, huruf second last. Dua huruf terakhir dibariskan bawah. Jadi di sini mustakhrijun. Boleh. Maknanya orang yang minta keluar. Orang yang minta keluar. Boleh. Itulah isim fa'il. Kita kena ingat dua je, sulasi mujarrad atau sulasi mazid. Kalau sulasi mujarrad atas wazan fa'ilun. Dia atas wazan apa? Fa'ilun. Nampak tak fa'ilun ni? Ni fa'ilun atas wazan ni. Daribun. Tambahkan alif. Tambahkan alif selepas huruf yang pertama. Di sini ambil fi'il mudhari'. Semua ambil fi'il mudhari'. Ambil fi'il mudhari'. Ambil fi'il mudhari'. Beza je di sini ambil fi'il mudhari'. Buangkan harful mudhara'ah, huruf yang awal. Tambahkan alif selepas daripada huruf pertama. Ni huruf pertama tambah alif. Jadi daribun. Di sini macam mana nak buat? Ambil fi'il mudhari' dulu. Semua fi'il mudhari'. Kemudian buangkan harful mudhara'ah, gantikan dengan mim. Step yang kedua, huruf pertama berbaris atas, huruf second last, yang kedua terakhir berbaris bawah. Nampak ada dua step. Apa step yang pertama di sini? Step pertama, buang huruf mudhara'ah, hazaf huruf mudhara'ah. Kemudian yang kedua apa? Tambahkan alif selepas huruf pertama. Tambah alif selepas huruf yang pertama. Okey, dua step. Nampak Seterusnya ini pun dua step. Step yang pertama, buangkan harful mudhara'ah, huruf yang pertama. Okey. Buangkan harful mudhara'ah, huruf yang pertama lah. Kemudian digantikan, tambah. Ganti dengan apa? Gantikan dengan mim. Nampak? Ambil dakwah lain. Buang, ini makna buang huruf mudhara'ah. Kemudian tambah. Tambah ni gantikan dengan mim. Step yang kedua, apa benda? Mim tadi huruf pertama berbaris depan, huruf kedua terakhir yang second last berbaris bawah. Itulah dia isim fa'il. Mudah je. Sulasi mujarrad 3 huruf, sulasi mazid adalah 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Cara dia cara yang beginilah selamanya. Tak akan berubah. Kena ingatlah cara tu ya. Jelas?
Itu isim fa'il. Kemudian isim maf'ul. Isim maf'ul. Ini asas kita perlu tahu sebelum kita masuk lebih tinggi. Benda ni benda yang asas, yang penting, yang perlu sangat kita tahu. Tadi isim fa'il ni isim maf'ul. Isim fa'il makna dua, orang yang buat, pemukul, yang orang yang memuliakan, orang yang mengeluarkan, orang yang minta keluar. Okey? Itu makna isim fa'il. Sekarang isim maf'ul. Isim maf'ul mestilah atas wazan apa? Atas wazan maf'ul. Apa maksud maf'ul? Maf'ul makna orang yang dibuat, kena buat, pemangsa, kena buat. Okey. Kita tengok contoh. Kita ambil lah yang pertamanya atas fi'il mudhari' juga. Okey. Fataha yaftahu. Okey. Makna buka. Yaftahu. Step yang pertama yang kita perlu tahu, ya dibuang. Buang ya. Buang huruf yang pertama. Huruf pertama buang. Kemudian gantikan dengan mim. Nampak? X ni makna buang Buang huruf yang pertama, gantikan dengan mim. Jadi macam mana tu? Jadilah dia okey. Mim fa maf tahun. Step yang kedua, datangkan waw. Datangkan waw. Huruf second last, sebelum huruf terakhir. Huruf kedua terakhir. Jadi huruf kedua terakhir di mana ha sebelum ha. Jadi waw lah. Datangkan waw pada huruf kedua terakhir. Jadi macam mana? Maftuh. Boleh? Mudah Kalau di sini kita lihat contohnya apa? Kita ambil fi'il mudhari'. Contohnya apa tadi? Akrama yukrimu. Yukrimu. Nampak yukrimu. Senang je fi'il mudhari' nak buat isim maf'ul dia. Ni untuk yang 3 huruf, lebih 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Macam mana? Step yang pertama. Macam mana nak buat step pertama ni? Buangkan, hazaf. Buangkan huruf pertama. Huruf pertama. Kemudian gantikan dengan mim. Okey. Jadi apa? Okey. Step yang kedua. Okey. Dhammahkan huruf awal. Fathahkan huruf second last. Second last fathahkan. Huruf yang second last, dua terakhir fathahkan. Jadi macam mana tu? Jadilah dia mukramun, makna orang yang dimuliakan. Jelas, itulah perbezaan isim fa'il isim maf'ul. Mudah Sangat mudah. Okey. Inilah pelajaran kita dalam ilmu saraf. Jelas. Atas wazan maf'ul. Jadi maftuh, maftuhun. Jadi apa lagi kita nak buat di sini? Contohnya kita nak buat jadi kharaja. Dakhala.
dakhala. Dakhala. Macam mana kita nak buat dia? Step pertama, kita ambil fi'il mudhari', kita kata yadkhulu. Yadkhulu. Fi'il mudhari'. Step pertama, buangkan huruf ya. Okey, gantikan dengan mim. Gantikan dengan mim. Step yang kedua, apa kita perlu buat? Tambahkan waw pada dua huruf terakhir. Jadi madkhulun. Tambahkan waw pada dua huruf terakhir. Nampak tak? Madkhul. Dua step. Di sini contoh lain. Apa lagi kita nak buat? Contoh, kita nak buat yastakhriju tadi. Takhriju. Step pertama, buangkan huruf pertama, buang. Gantikan dengan mim. Okey, ini step pertama. Step yang kedua, fathahkan depan. Fathahkan depan mus. Okey. Kemudian huruf second last kena fathahkan. Mustakhrajun. Nampak? Mustakhrajun. Jelas? Mustakhrajun. Fathahkan huruf second last. Begitulah. Perkara yang pertama kita perlu ingat isim maf'ul. Yang pertama kita kena ingat dia sulasi mujarrad ke sulasi mazid. Kalau sulasi mujarrad ni mujarrad 3 huruf. 3 huruf, step je ada 2. Yang pertama buang huruf yang pertama ganti dengan mim, yang kedua tambahkan waw pada 2 huruf yang terakhir. Tambahkan waw. Jadi madkhulun, makhrujun. Okey. Kalau di sini, kalau sulasi mazid sama ada dia 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, maka step yang pertama buangkan huruf yang pertama. Huruf gantikan dengan mim. Kemudian step yang kedua, fathahkan dan dhammahkan huruf yang awal, huruf second last, 2 huruf yang terakhir kena fathahkan. Jelas? Okey? Ada apa-apa persoalan, tinggalkan di ruang komen. Itu isim maf'ul lah. Begitulah step dia. Kita tengok dia kategori mana? 3 huruf ke ataupun 4 huruf ke atas? Ya. Tak tahu saya. Okey. Boleh Nampak Isim maf'ul sulasi mujarrad 3 huruf, ini 4 huruf ke atas. Tambah 3 ni makna 4, 5, 6 huruf lah. Semua 2 step. Kena ingat 2 step ni Ingat 2 step ni, maka bolehlah kita buat. Okey. Seterusnya kita akan lihat apa dia? Kita akan lihat sirah mubalaghah. Okey. Sirah apa? Mubalaghah. Nombor 5 tu sirah mubalaghah. Isim fa'il yang menunjukkan makna sangat ataupun makna banyak. Sirah mubalaghah. Ini yang terakhir pada tengah hari yang mulia ni Dah selesai ni. Belum lagi. Yang terakhir, sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah. Okey. Sirah mubalaghah ni tunjukkan makna apa tu? Dia makna banyak ataupun berlebih-lebih.
dalam satu perkara. Contoh kita kata apa tak atas wazan apa yang pertama? Contohnya atas wazan fa'al. Fa'al, fa'alun. Contohnya kita kata dia ni memang kuat makan. Kita kata apa? Huwa akalun. Betul Huwa apa? Huwa akalun. Akalun mana apa? Kuat makan. Dia ni memang betul-betul kuat makan. Akalun. Akalun. Nampak? Fa'alun akalun. Dia ni kuat minum. Bukan kuat minum arak. Minum keras, bukan kuat minum air. Dipanggil sebagai apa? Syarrabun. Jelas? Okey, kuat minum. Nampak atas wazan. Makna mubalaghah. Banyak minum dia, banyak makan. Okey. Khabbas. Dia ada juga kadang-kadang makna dia kita panggil dia sebagai satu pekerjaan. Contohnya jazzar, penyembelih. Jazzar. Dia tak tapi dia mubalaghah juga bila penyembelih banyak sembelih kerja sembelih. Sembelih. Kerja lapah. Jazzar. Jazzar maknanya pekerjaan dia. Sembelih, lapah. Jadi maksudnya dia banyak kali sembelih buat kerja dia tu. Lapah. Okey. Kemudian yang keduanya kita panggil dia atas sirah mubalaghah yang selalu digunakan apa dia? Yang kedua dipanggil atas wazan fa'ul. Fa'ul Contoh fa'ul dalam Quran, innallaha ghafurur rahim. Ghafurun. Nampak? Innallaha ghafurur rahim. Maknanya kalau terjemah, kita nak terjemah macam mana ghafur? Allah Ta'ala itu pengampun. Bukan. Pengampun tu biasa dia tak mubalaghah. Mubalaghah ni maha pengampun untuk Allah. Kalau untuk manusia kita kata dia sangat pemaaf. Untuk Allah kita gunakan maha. Jelas Dan seterusnya ada juga atas wazan apa? Fa'il. Nombor 3. Ni selalu guna ni. Dalam Quran banyak fa'il. Fa'ilun. Contoh? Apa tadi? Basirun. Basirun makna apa? Maha apa? Maha melihat. Sami'un. Maha apa? Maha mendengar. Kalau manusia, kita kata dia ni sangat mendengar. Tajam pendengaran dia manusia. Sangat tajam pendengaran. Basirun, kita sangat melihatlah. Tajam penglihatan dia. Tapi untuk Allah kita panggil maha. Semua dekat dunia ni Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat. Qadirun, maha berkuasa. Okey. Qadirun. Yang keempat apa? Yang keempat yang selalu ada digunakan dalam Quran, apa dia tu? Ini fa'al Fa'al. Tapi kita ubahkan dia jadi apa? Jadi fu'al. Fu'al. Ada dalam Quran ada wa makaru makran kubbara. Surah apa tu? Nuh. Bukan? Wa makaru makran kubbaran. Nampak tak? Kubbaran. Okey. Nampak ni kubbar atas wazan fu'al. Okey? Makna mubalaghah tu. Kita tengok terjemah Quran, dia terjemah apa dalam surah Nuh. Juz 29 5 lai tepat. 5 lai tepat.
Mana dia? Mereka melakukan tipu daya yang sangat besar. Maknanya tipu daya yang sungguh-sungguh. Tipu daya yang sangat sungguh-sungguh lah. Okey. Atau banyak tipu daya. Tahu Ustaz. Okey. Sekejap lagi. Kemudian yang contoh yang selalu digunakan. Contoh digunakan. Yang selalu. Dia sama macam ni. Sama. Cuma baris je lain. Itu fa'il, ni fi'il. Itu fa'il, ni fi'il. Contohnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Nampak As-Siddiq fi'il. Sebab apa? Dia sangat-sangat benar. Dia tak berdusta. Abu Bakar ni sangat pembenar. Sebab tu ramai orang mudah mesra dengan dia. Dia friendly lah. Friendly Sebab dia juga orang yang disegani. Jadi maknanya bila sebut Abu Bakar ni As-Siddiq, jadi dia orang berpengaruh dari sudut bangsa dia, tabiat perangai dia. Dia pula membenarkan, sangat membenarkan. Siddiq ni sangat membenarkan. Sebab itu Nabi SAW turun je daripada Isra' wal Mi'raj, habis perjalanan daripada Baitul Maqdis terus pulang ke Masjidil Haram. Maka cerita kepada Abu Bakar benarkan. Abu Bakar kata, kalau lebih daripada tu pun aku benarkan. Nampak? Itu nama dia As-Siddiq. Makna mubalaghah tu, sangat benar. Fa'il, basir, fi'il. Okey. Seterusnya dalam Quran yang selalu digunakan. Apa dia? Yang selalu digunakan atas wazan apa nama? Yang seterusnya 1, 2, 3, 4. Apa dia? Fu'ala. Fu'ala. Dalam Quran ada wailul likulli humazatin. Nampak? Humazatin. Humazah. Fu'ala. Lagi? Humazatil lumazah. Lumazah. Nampak? Fu'alah, humazah, lumazah. Semua baris sama. Baris pertama dhammah, baris kedua, ketiga baris atas. Kedua, ketiga baris atas. Kedua, ketiga baris atas. Okey. Nampak Dalam surah wailul likulli humazatil lumazah. Jelas? Okey? Apa maksud dia wailul likulli humazatil lumazah? Dia mencela tau. Cuma dia ni ayat ni banyak mencela. Cuma mencela ada yang kena kening, ada guna mata. Yang mana satu kita tengok. Surah wailul likulli humazatil lumazah. Juzuk 30 Dia kata humazah ni maksud dia pengumpat. Lumazah makna pencela. Makna sangat banyak mengumpat, sangat banyak mencela. Sebab tu kalau kita baca tafsir surah ni, dia kata apa? Orang Islam bila lalu depan orang-orang musyrikin, orang munafik, musyrikin, maka mereka akan buat isyarat dengan mata. Isyarat makna perli. Orang-orang musyrikin makna mereka wa idza maru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim. Okey, dalam surah Mutaffifin pada sebut humazah, lumazah. Jelas? Itulah sirah mubalaghah yang selalu digunakan dalam Quran. Banyak lagi sebenarnya, tak perlu dah sebut semua. Ini pun tak susah nak ingat lah. Nampak tak? Jelas Setiap wazan makna semua sama. Makna semua sama. Sebab apa tau? Makna dia sangat ataupun untuk Allah Ta'ala maha.
Ini sirah mubalaghah, kita perlu tahu function dia untuk apa? Function dia untuk kita panggil untuk apa ni? Banyak buat, terlampau banyak buat perbuatan tu. Ataupun berlebihan dia buat. Macam ni fa'al. Makan, orang makan juga, tapi dia berlebihan makan. Itu dipanggil akal, syarab. Jadi kalau kita jumpa atas wazan-wazan seperti ini, inilah wazan dipanggil mubalaghah. Terjemah dia pun lain sangatlah maknanya. Fa'ul, ghafur. Maha pengampun. Satu lagi dipanggil apa? Dipanggil sebagai naumud duha. Naum. Naum ni makna apa naum? Naumun. Fa'ulun. Nampak? Fa'ulun. Ghafurun naumun. Dia kerja tidur je. Memanjang tidur. Tak kira lah. Waktu pagi pun tidur. Dalam kelas pun tidur. Semayang pun tidur. Malam pun tidur. Dipanggil sebagai naum. Cuma perbezaannya orang Melayu. Kalau kita kata naum, tidur duha, maknanya dia malas kerja. Dia malas kerja, tidur waktu duha. Tapi orang Arab bila sebut tidur waktu duha, bukan malas kerja, menunjukkan dia tu kaya. Dia kaya. Maknanya dia tak perlu kerja. Itu perbezaan. Itu dalam kinayah bahasa Arab, dalam balaghah. Dalam balaghah. Tidur waktu duha ni, orang Melayu kata malas. Orang lain semua pergi kerja, kamu tidur. Orang Arab tak. Maknanya bila dia tidur tengah hari waktu duha, bukan maknanya dia malas, dia orang kaya. Dia tak perlu kerja dah. Dia banyak duit. Okey. Pertama atas wazan fa'al. Dan fa'al ni, fa ni boleh tukar jadi fu'al. Macam ni, fu'al dalam Quran kubbara. Makna terjemah dia sangat ni, tipu daya yang sungguh-sungguh. Betul-betul punya. Perancangan yang rapi. Okey. Fa'ulun. Fa'al. Fu'al. Fa'ulun. Ghafurun. Naumun. Fa'ilun. Nampak fa'ilun ni banyak dalam Quran. Sami', basir, semua tu. Qadir. Okey. Fa'il, tapi kadang-kadang dia boleh berubah tau. Jadi fi'il. Fi'il makna dia siddiq, mubalaghah juga. Okey. Kemudian yang keempatnya adalah fu'alah, humazah, lumazah. Ini antara yang selalu digunakan. Walaupun banyak lagi kalau nak disebutkan. Boleh. Makna berbeza ke atau tidak? Makna macam tu lah. Makna samalah. Mubalaghah. Okey jelas. Kemudian pada dekat nama Fatih pun dia tunjukkan 6 saja. Fa'il ada, kita ada fa'il. Fa'il ada. Fa'ul pun ada. Fa'al pun ada. Fa'alah kita tak berbual lah. Jarang guna mif'al pun tak ada. Okey. Fa'ilun pun tak ada. Ini yang selalu guna, yang ada dalam Quran. Kemudian rasa cukuplah setakat tu. Ada apa-apa lagi? Kita nak bincangkan tentang sifat musyabbahah ni. Sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah ni penting juga. Sebab dia daripada masdar fi'il lazim. Sifat musyabbahah. Ini sirah mubalaghah. Satu lagi sirah, tapi sirah sifat musyabbahah. Ini kita akan sambung insya-Allah pada keesokan harinya. Sebelum daripada itu, kita nak cerita sikit tentang wazan yang terakhir lah. Esok kita sambung sifat musyabbahah. Okey. Sebab sifat musyabbahah ni dia banyak sikit lah ya. Dia ada 6.
Okey, sekarang ni kita nak tahu apa benda? Kita nak tahunya inilah dipanggil sebagai sulasi apa? Mujarrad. Ha. Nampak? Sulasi mujarrad. Ini kalau dalam buku ni cakap muka surat apa tu? Muka surat daripada muka surat 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Sampai muka surat 25 aja. Nampak? Jadi semua ni adalah merangkumi 6 ni. Sekarang kita lihat contoh. Ini dipanggil sulasi mujarrad, makna 3 huruf. PL tu 3 huruf semata-mata. Dia ada 6 semua. Okey. Apa benda? Contohnya fa'ala. Lagi? Yaf'ulu. Okey, contohnya apa? Contohnya apa? Qatala yaqtulu. Nasara yansuru. Wazan sama. Nasara yansuru. Sama. Lagi? Ustaz? Fa'ala. Yaf'ilu. Okey? Contoh? Fa'ala yaf'ilu. Daraba yadribu. Jalasa yajlisu. Banyak Jalasa yajlisu. Makna wazan dia sama. Sebab apa kita letak fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il madhi, fi'il mudhari'? Mana masdar dia? Masdar dia tak ada. Sebab masdar ni berubah-ubah. Untuk sulasi mujarrad, masdar dia berubah-ubah. Kita tak boleh tulis. Kena tengok kamus. Sentiasa berubah-ubah. Dia tak sama. Dia tak dicentralize kan. Kadang-kadang macam ni, kadang-kadang macam ni. Kamus akan beritahu pada kita. Yang ketiga, fa'ala yaf'alu. Okey. Contoh? Fataha yaftahu. Fataha atas wazan ni kita perlu ingat, atas wazan fa'ala yaf'alu ni sama qara'a yaqra'u. Atas wazan ni, atas wazan fa'ala yaf'alu kita perlu ingat ain fi'il. Maknanya ain fi'il ataupun lam fi'il ataupun lam fi'il mesti huruf halqum. Huruf halaq. Ha, kha, ha, ha, hamzah, semua huruf halqum. Contoh ain atau lam. Di sini nampak ha ni. Ha ni. Huruf halqum. Lagi qara'a. Nampak alif ni. Huruf halqum. Lagi apa lagi? Qana'a yaqna'u. Ain. Ain halqum Ain qana'a yaqna'u. Betul? Qana'a yaqna'u. Zahaba yazhabu. Nampak? Semua ain ataupun lam, bukan dua-dua atau. Ain ataupun lam. Nampak? Ain ni huruf halqum. Lagi ha ni huruf halqum. Zahaba. Ha. Nampak? Ini kalau ada huruf halqum, hamzah, ain, ha, kha, ha, semua itu adalah di atas wazan fa'ala yaf'alu. Jelas. Lagi Ustaz? Fa'ila yaf'ilu. Contoh hasiba yahsibu. Yahsibu. Lagi nombor 5. Fa'ila yaf'ilu kita tak last sekali. Ni. Apa lagi? Fa'ila yaf'alu.
Ada contoh? Apa dia? Fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu. Ha. Fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu. Satu lagi fa'ula. Fa'ula yaf'alu. Ini selalunya untuk apa ni? Ini adalah mesti, dia mesti wajib fi'il lazim. Lazim ni makna yang tak ada maf'ulun bih. Yang tidak ada, tak ada apa? Maf'ulun bih. Contoh hasuna. Okey. Yahsunu. Nampak? Hasuna yahsunu. Dia untuk fi'il lazim tak ada maf'ulun bih. Contoh lain ada Ustaz? Contoh lain. Basura yabsuru. Ba'uda yab'udu. Lagi? Okey. Sekejap Ustaz. Apa Ustaz kata dia? Jabuna yabjunu. Yajbunu. Jabuna. Lagi? Basura yabsuru. Lagi? 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 Sahula. Lagi? Sa'uba. Okey, dia lebih kepada sifat lah. Kadang-kadang dia bersifat macam jabuna pengecut. Sifat takut, pengecut. Basura melihat. Nampak? Sifat melihat. Dia kepada sifat-sifat semula jadi kadang-kadang. Okey. Jabuna, basura, hasuna, cantik. Kadang-kadang begitulah. Tapi ada juga makna sahula, sa'uba, ba'uda semua tu. Tapi selalunya untuk awsaf al-khilqiyah, iaitu sifat-sifat ciptaan Allah Ta'ala yang semula jadi. Okey, sekarang ni yang kita perlu highlightkan di sini, semua PL ni kadang-kadang lazim, kadang-kadang muta'addi. Apa lazim? Lazim tak ada maf'ulun bih. Apa muta'addi? Muta'addi yang ada maf'ulun bih. Melainkan fi'il fa'ula yaf'ulu, dia adalah wajib, fi'il lazim tak ada maf'ulun bih. Kemudian fa'ala yaf'alu, ain fi'il ataupun lam fi'il mestilah huruf halqum. Ha, kha, ha semua tu. Okey. Esok insya-Allah kita akan sambung mengenai dengan sifat musyabbahah. Okey. Kemudian kita juga akan bincangkan mengenai dengan isim tafdil dan juga isim makan, zaman. Walaupun kita dah sebutlah dari segi nahu semalam, tapi kita akan sebut dari segi saraf lah esok. Kemudian kita akan cuba tasrif lah benda-benda ni dan kita lihat faedah wazannya sedikit lah. Okey? Ada apa-apa soalan? Tinggalkan di ruangan anda. Kalau tidak ada, cukuplah sekadar ini Cukup sekadar ini. Semoga kita mendapat manfaat bersama-sama insya-Allah. Subhanallahumma wa bihamdihi.